Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Shallu ala rasulina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Kullama ikhtalafa al-malawan wa ta'aka wal asram wa karra zidana wastakbala al-farqata wa balligh ruhahu wa arwah ahli baiti minna tahiyatu wassalam wa arham wa barik wa sallim alaihi wa alaihim kasiran kasidari ya min hashr wa qarat wa aghfir lana warhamna wa tub bina ya ilahana bi kulli salatin minha. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Allahumma fahimna asrar al-Quran kama tuhibbu wa tardah wa waffiqna li hizmati fi kulli anin wa zaman. Allahumma faqihna fid din wa nuta'ala. Allahumma shrah sadrana lil Islam. InsyaAllah kita pada malam ini mula risalah baru, risalah Mu'jizat Al-Quran daripada kitab Zulfikar. Okay, kitab Zulfikar ni dalamnya ada tiga risalah: Mu'jizat Al-Quran, Mu'jizat Rasulullah SAW dan Hasyr, Hari Kebangkitan. Hasyr pun kita sudah beberapa kali buat, dan insyaAllah Mu'jizat Ahmadiyah, Mu'jizat Al-Quran, Mu'jizat Nabi SAW sudah alhamdulillah kita habis. Dan insyaAllah kita mula Mu'jizat Al-Quraniyah, Mu'jizatan Al-Quran, insyaAllah. Ustaz kata, selagi terdapat mukjizat yang kekal seperti Al-Quran di tangan, pada fikiran saya mencari bukti yang lain adalah tidak perlu. Yani selagi di tangan saya ada Quran, untuk nak mengalahkan orang lain, saya tak perlu bukti lain, sebab ada Quran cukup. Ketika terdapat bukti kebenaran seperti Al-Quran di tangan, adakah susah kepada hatiku untuk mendiamkan para pengingkar? Yang untuk orang kufur, orang ingkar, selagi di tangan kita ada Al-Quran, kita maksudnya boleh mendiamkan mereka. Tidak berat untuk kita, sebab Quran itu adalah penuh hujah, bukti, dalil. Alhamdulillah. Satu kitab yang masih mukjizat, khususnya walaupun kita sekarang hidup di era teknologi AI, tetapi Quran masih mencabar, masih tidak dapat dibawa satu kitab seperti Al-Quran. Jadi dalam Mu'jizat Al-Quraniyah ini, sebenarnya kalimah ke-25, namanya Mu'jizat Al-Quran, ditulis 1928 di Barlah. Sebenarnya Ustaz nak menulis dalam risalah ini 5 syu'lah, yani 5 bahagian, tetapi tak sempat pada masa itu menulis dengan cepat supaya dia dicetak dengan huruf Al-Quran. Kadang-kadang mereka tulis harian 30, 20, 30 muka surat, tetapi hanya ditulis 3 syu'lah, yang 2 lagi tidak sempat ditulis. Jadi Ustaz kata di sini ini sangat penting. Kami berharap daripada para saudara yang siap yang dengar, harap daripada kita, kata Ustaz, agar memandang kecacatan, kekurangan, kerumitan, kesalahanku dengan pandangan insaf dan tolak ansur. Sebab dalam keadaan yang susah, di Gunung Ganang, dalam keadaan yang sakit sangat, ditulis secara yang sangat cepat. Oleh sebab itu saya harap kalau ada kekurangan, kerumitan, kecacatan, kesalahanku, dengan pandangan dengan insaf dan tolak ansur. Jangan melihat buku ini seolah-olah macam ditulis di library, di tengah-tengah banyak buku dan banyak dalam kemudahan, kesenangan. Bukan begitu. Oleh sebab itu kalau nampaklah dalam keadaan itu apa-apalah kekurangan, kita melihat dengan insaf dan tolak ansur, kata Ustaz. Jadi kebanyakan ayat di dalam risalah Mu'jizat Al-Quran ini, setiap satunya sama ada, yani kenapa Ustaz pilih ayat-ayat dalam risalah ini,
sama ada merupakan ayat yang menjadi titik kritikan para etis, atau ayat yang disanggah oleh para saintis, atau ayat yang terdah kepada was-was dan keraguan para syaitan, jin dan manusia. Yani sebab itu Ustaz memilih ayat-ayat ini yang tunjukkan kemu'jizatannya. Kenapa? Sebab ayat-ayat itu dibuat kritikan atau disanggah ataupun dilihat dengan pandangan was-was. Mana ayat ini betul ke? Ataupun nampak kekurangan dalam ayat itu. Jadi Ustaz menerangkan kelebihan dan balaghah kemu'jizatan ayat-ayat itu. Sebab itu Ustaz pilih. Dan dalam risalah ini, dalam Al-Quran juga, noktah yang dianggap sebagai kekurangan oleh golongan etis dan sebagian ilmuwan sebenarnya menjadi kelipan mukjizat. Yani mereka nampak kekurangan, sebenarnya bukan kekurangan. Itu adalah kemukjizatan Al-Quran. Mereka melihat contohnya surah Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman ayat Estağfirullah febi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tiba 31 kali diulang. Kenapa diulang-ulang macam ni? Mereka nampak ini tidak sesuai dari segi ijaz, kemukjizatan. Ustaz kata memang itu sindirnya adalah ijaz, kemukjizatan. Dan Ustaz terangkan itu. Dan itu adalah asas kesempurnaan balaghah. Jadi semua seorang Arab, mereka dengar ayat-ayat Al-Quran itu, walaupun mereka tidak masuk Islam, terus mereka sujud terhadap ayat-ayat itu. Ketika ditanya mereka, kamu masuk Islam ke? Bukan. Saya bukan masuk Islam, tapi saya sujud terhadap balaghah ayat ini. Yani balaghah apa? Ketinggian bahasa. Ataupun bercakap sesuai menurut zaman, yani masa, tempat dan orang. Yani bagi satu kata-kata yang sangat sesuai. Itu adalah balaghah. Jadi, risalah ini yang Ustaz menulis, Mu'jizat Al-Qurannya ini, ditulis untuk menjawab beberapa keraguan dan memberikan jawapan yang pasti dan jelas agar tidak mengilurkan fikiran seperti contohnya ayat-ayat wasyamsu tajri. Jadi orang Quran dah 1400 sebelum tahun ini, Quran kata wasyamsu tajri. Matahari berputar. Matahari berpusing di sekeliling dan berputar. Mereka orang barat baru mereka faham dunia itu pun berputar dan berpusing. Sedangkan Quran kata syams pun, yani matahari pun tajri, bukannya tetap sabit di tempatnya. Jadi mereka keliru. Macam mana matahari itu bergerak, berputar? Dalam surah Yasin. Ataupun wal jibala autada. Apa maksudnya autada? Yani seolah-olah jibal itu, gunung ganang itu macam sebagai pancang pasaknya. Kan? Seperti di tiang-tiang di dalam kapal macam mana dalam kapal itu tiang-tiang itu kan macam jadikan kapal itu macam berjalan dalam seimbang kan dengan balancing itu. Jadi jibal gunung ganang kata pancang pasaknya. Jadi ayat ini banyak adalah buat kritikan, titik tolak. Jadi Ustaz terangkan ayat kemukjizatan ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi walaupun risalah mukjizat Al-Quran ini ditulis secara sangat ringkas dan segera, namun ia telah diperjelaskan secara ilmiah, mendalam dan kuat dari sudut ilmu balaghah dan disiplin ilmu bahasa Arab, sehingga mampu mengagumkan para ilmuwan. Sebab Ustaz ketahui, Ustaz memang kuasa ilmu balaghah, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Farsi, bahasa Kurdi, dan beliau menghafal kitab-kitab
90 jilid buku itu dalamnya antaranya buku-buku asas dalam Islam. Yani kitab-kitab hadis, tafsir, banyaklah buku-buku ilmu sains. Walaupun masa Ustaz menulis risalah-risalah tidak ada di tangannya selain Al-Quran. Tetapi dalam fikiran Ustaz ada planning dan macam fihri ilmu itu dalam fihris, yani dalam ingatan Ustaz. Jadi walaupun ditulis secara cepat, tetapi ditulis secara ilmiah, mendalam dan kuat dari sudut ilmu balaghah dan disiplin ilmu bahasa Arab, sehingga mampu mengagumkan para ilmuwan. Sebenarnya dalam setiap perbahasannya, semua ahli teliti tidak akan memahami kesemuanya dan beristifadah dengan sempurna. Namun, di kebun itu ada bahagiannya yang penting untuk semua orang. Ada habuan untuk semua orang. Takkanlah tak semestinya kita memahami semuanya. Yani Quran itu katalah ilmu Allah Subhanahu wa taala lautan, tidak ada batasnya, tidak ada sempadannya. Al-Quran daripada ilmu azali itu. Jadi bagaimana kita memahami semuanya. Tetapi siapa yang masuk di satu kebun, menurut kamatnya, menurut ketinggiannya, boleh yang dia dapat istifadah. Mungkin dia dapat makan buah daripada yang atas, atau dari bawah, daripada tengah, ataupun daripada buah yang dah jatuh. Tetapi dia dapat habuan, bahagian daripada kebun itu. Dan kita apian memahami dapat itu adalah cukup untuk kita. Jadi walaupun terdapat kekurangan pada ilmu dan ayatnya kerana ditulis dalam keadaan yang sangat pantas dan tergesa-gesa, namun yani risalah ini menerangkan hakikat yang sangat penting bagi masalah-masalah pada nokta ilmu. Hakikat yang kita akan belajar sangat ilmiah, sangat penting, sangat menakjubkan, menerangkan aspek kemuzatan Al-Quran. Bagaimana, kenapa Quran itu tidak boleh ditulis ataupun didatangkan seperti Al-Quran? Kenapa Al-Quran itu mencabar kepada manusia? Aspek-aspek itu Ustaz terangkan. Jadi risalah Muzat Al-Quran ini insyaAllah yang sebelum ini ada satu lagi isyaratul ijaz kan? Risalah itu pun, kitab itu pun menerangkan kemuzatan Al-Quran dari segi nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Dalam ayat yang mencabar Al-Quran, dalam ayat ini, Astagfirullah, Qul lain ijtama'atul ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Yani katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun, yani jin masa itu dan masa kini, manusia masa akan datang, dengan semua teknologinya, mereka berhimpun untuk tujuan membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya. Walaupun mereka membantu sama-sama lain. Yani semua orang dunia ini berkumpul, bawalah semua alat teknologinya, AI-nya, apa saja, tidak boleh mendatangkan, tidak buat nazir, bandingan dengan Al-Quran. Tidak boleh lawan dengan Al-Quran ini. Quran cabar kepada mereka. Surah Al-Isra. Jadi dalam risalah, contohnya dalam Isyaratul Ijaz dan kalimat ke-24. Ini kalimat ke-25. Yang sekarang kita baca, Muzat Quran ini, kalimat ke-25. Dalam kalimat ke-24 dan Isyaratul Ijaz sebelum ini, Ustaz isyaratkan 40 aspek kemuzatan Al-Quran. Yani Quran itu muzat dari 40 aspek. Daripada pelbagai aspek muzat yang tidak terkira di dalam Al-Quran Hakim, Al-Muzul Bayan, yang merupakan khazanah muzat
agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani dalam isyaratul ijaz dari segi kemuzatan dari segi nazam, yani susunan ayat-ayatnya dan hikmah-hikmahnya Ustaz terangkan. Dalam kalimah ke 24 pula Ustaz terangkan contohnya kemuzatan dari segi lafaz, dari segi balagat, fasahat, dari segi makna dan memberi khabar dalam gaibu, dari segi gaibu, dan Quran itu adalah universal dan tidak ada bandingan dari segi uslubnya. Ada banyak dalam kalimah ke-24 Ustaz terangkan juga kemujizatan Al-Quran. Jadi dalam kita akan baca insyaAllah pada malam ini, dan akan beberapa minggu akan kita belajar insyaAllah banyak kemujizatan Al-Quran dari segi dalam ayatnya, dalam balagat dan fasahatnya, dan keunikan dari segi itu, dan dilihat sebagai kritikan ataupun melihat macam kekurangan, macam kelebihan, macam nampak tidak sesuai dengan balaghah. Ustaz tunjukkan itu adalah asalnya balaghah itu. Jadi sekarang kami akan menerangkan 5 aspek daripada sekian banyak aspek mukjizat Al-Quran dengan menyusun aspek tersebut secara ringkas. Jadi pada bahagian yang mukaddimah yang kita akan baca sekarang ini sebagai definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Yang ini memang Ustaz Masya Allah buat satu definisi, dan ta'rif Al-Quran itu sangat mendalam dan sangat syumul. Yang sangat syumul sebagai ta'rif Al-Quran ini. Jadi apakah Quran itu dan bagaimanakah mentarifannya? Jawapannya, Quran itu adalah terjemahan azali bagi kitab besar alam semesta ini. Yani dalam satu ayat ini pun kita boleh buat satu tesis. Yani Quran itu katalah kitab alam semesta ini sebuah kitab besar. Quran ini terjemahan azali bagi kitab itu. Bayangkan apa maksudnya? Yang apa yang ada di alam ini kenapa dicipta? Apa tujuannya? Dan apa yang ada di alam semesta ini semua, apa maknanya semua benda ini, Quran yang terjemahkan, terangkan. Itu adalah kata-kata Allah SWT yang azali. Quran maksudnya terjemahan bagi kitab besar itu, kitab alam semesta. Kan? Tengok. Dan Quran itu adalah penterjemah abadi kepada lisan yang pelbagai, yang membaca ayat penciptaan atau ayat takwiniyah kitab besar tersebut. Yani kitab besar alam semesta ini dalamnya ada banyak makhlukat, dan mereka dengan bahasa sendiri kan mereka tasbih, zikir, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada banyak lisan, banyak bahasa. Batu-batu kerikil pun ada bahasa sendiri. Benda kaku pun ada bahasa mereka tasbih Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sebagai penterjemahnya. Yang apa yang mereka sebut, apa yang mereka cakap, bagaimana mereka buat ibadat, bagaimana mereka tunjukkan ayat-ayat takwiniyah, ayat ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam, untuk tujuan apa? Semua makhlukat ini sebenarnya apa maksudnya? Bagaimana mereka yusabbihullah, yani mereka bagaimana tasbih Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sebagai penterjemah untuk bahasa mereka. Kalau tak, kita tak boleh faham apa yang mereka cakap. Hakeza Quran itu pentafsir bagi kitab alam gaib dan alam syahadat. Tengok. Kitab alam semesta ini yang kita melihat, alam syahadat, ada juga kitab alam gaib. Alam gaib dan alam syahadat. Quran itu pentafsirnya. Quran sebagai kitab tafsir bagi kitab alam gaib. Alam gaib itu luas. Kalau kita melihat iceberg itu nampak atasnya macam gunung daripada
ais, tapi bawahnya lagi besar. Jadi kita melihat alam semesta ini, tapi yang belakangnya alam gaib, alam yang kita tidak melihat. Alam katalah malaikat, rohaniyin, terlalu luas. 7 tingkat langit, bumi. Kan kita tak nampak. Quran tafsirnya bagi tahu kita tentang malaikat, tentang para jin, tentang rohaniyin, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku di belakangnya, di syurga apa yang ada, di neraka bagaimana disediakan. Kan katalah Quran kan diterangkan kepada kita semua yang kita tak nampak itu. Pentafsir. Hakeza Quran itu penyingkap, maksudnya apa? Khazanah manawi bagi nama ilahi yang tersembunyi di bumi dan langit. Yani kita fikir sahaja ayat ini boleh buat tesis yang besar. Apa maksudnya? Yani nama-nama Allah Subhanahu Taala seperti khazanah yang tersembunyi di bumi dan langit. Quran itu penyingkap, membongkar khazanah itu, terangkan kepada kita. Yani kita semua carikan khazanah, harta karun. Jadi nama-nama Allah Subhanahu Taala, kalau kita belajar, kita memahami tazahur, yani jelmaan asma ilahiyah di alam semesta ini, di langit, di bumi. Kalau kita memahami, melihat nama-nama Allah Subhanahu Taala itu lebih besar daripada harta karun, khazanah. Yani kunci alam gaib, alam semesta akan terbuka untuk kita. Contohnya kalau kita memahami nama Allah Al-Quddus, kan kita Ustaz terangkan kepada kita bagaimana Al-Quddus itu jelma di alam zahir, alam nyata, alam syahadat, alam gaib. Allah Subhanahu Taala membersihkan semua tempat, semua langit, bumi dengan jelmaan nama Al-Quddus itu. Allah Subhanahu Taala tidak membiarkan makhluknya dalam kekotoran. Nama Allah itu, kalau kita contohnya memahami itu dan berlindung, dan kita juga menzahirkan nama itu, yani kita jadi sebagai cermin terhadap nama Al-Quddus itu, dan bersihkan alam sekitar kita, diri kita. Jadi alam ini lebih kita senang kita hidup. Hakeza, kalau kita belajar nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, Quran itulah yang terangkan kepada kita semua makna asma ilahiyah itu sebagai khazanah. Sebenarnya kita boleh cakap tentang ini sahaja, ayat ini sahaja sampai pagi pun boleh cakap, kan? Quran itu penyingkap khazanah, harta karun maknawi bagi asma ilahiyah. Masya Allah, kan? Sangat luas maknanya ini. Quran itu juga kata Ustaz ini anak kunci. Quran itu anak kunci. Untuk apa? Bagi hakikat yang terselindung di bawah garisan peristiwa. Yani di belakang peristiwa, kejadian. Ada hakikatnya. Contohnya, apa hakikat kematian? Macam kematian itu satu kejadian, kan? Hadisah. Di belakangnya, apa maksudnya? Kenapa Allah mencipta kematian ini? Kenapa Allah mencipta gempa bumi, contohnya, kan? Quran itu anak kuncinya. Yang Quran itu terangkan kepada kita. Apa maksudnya gempa bumi ini? Apa maksudnya hakikat maut, hayat, malaikat, syurga, neraka. Quran membuka kepada kita semua. Yang terangkan. Bagi gambaran-gambaran daripada syurga, neraka, apa yang menunggu kita nanti masa depan. Kan? Tengok. Anak kunci. Tengok anak kunci pada saya banyak. Nah, membuka lain-lain pintu. Kan? Anak kecil-kecil. Tapi kalau tak ada, saya tak boleh masuk madrasah ini. Tak boleh buka pintu. Kan? Tak boleh buka kereta. Quran, walaupun nampaknya satu kitab, tetapi anak kunci alam semesta ini, anak kunci hakikat di belakang
hadisat, kejadian. Terangkan kepada kita. Sama juga Ustaz kata apa? Quran itu adalah lidah. Alam gaib di alam nyata. Tengok kan? Kata-kata yang ini sangat unik. Quran kata lidah. Alam gaib dan alam nyata. Seolah-olah alam gaib dan alam nyata ini, katalah macam manusia, makhluk yang hidup, ada nyawa. Quran itu lidahnya, bercakap. Terangkan tentang apa? Alam gaib dan alam yang syahadat ini. Quran itu lidahnya. Yani. Seolah-olah alam gaib itu dia keluarkan lidahnya. Kan? Mulutnya, lidahnya. Terangkan kepada kita apa yang ada di belakangnya. Kan? Quran itu sebagai lidah untuk alam gaib dan alam syahadat ini. Masya Allah. Kan? Hakaza, Quran kata apa? Hazanah kesantunan abadi Ar-Rahman dan ucapan azali As-Subhan yang datang dari alam gaib yang berada di belakang tabir alam nyata. Masya Allah. Quran itu apa? Hazanah, harta karun, kesantunan abadi yang iltifat rahmani. Yang Allah SWT melihat kepada kita dengan belas kasihan, syafaqah, dengan rahmat dan iltifat. Quran itu adalah hazanah, harta karun, iltifat rahmani dan ucapan azali. Ucapan yang ni kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang azali, yang datang daripada alam gaib, yang berada di belakang tabir alam nyata ini. Ayat Quran. Mana kita susah memahami kan? Masya Allah. Tapi maknanya sangat luas. Yani Quran itu khazanah ittifatat rahmaniyah dan ucapan kata-kata azali Allah Subhanahu Wa Taala yang datang daripada alam gaib. Kita memang tak nak ke macam nak rasa ingin tahu. Contohnya, ada zat yang sentiasa membantu kita, sentiasa jaga kita, tunaikan semua hajat keperluan kita, mencipta kita, dan semua yang kita perlu ada pada tangannya. Semua yang kita sayangi, suka, contohnya kecantikan, keindahan, kesempurnaan, kan, semua itu padanya. Tak nak kita nak melihat, nak dengar ucapan dia. Kan? Semua orang hari ini nak dengar ucapan si fulan di Amerika, dia dapat menang dalam kemenangan dalam pilihan raya. Semua nak dengar apa yang nak cakap. Apa yang nak cakap dia. Rasa ingin tahu kan manusia. Apatah lagi, kita mestilah nak dengar ucapan kata-kata Allah Subhanahu Taala yang kekasih kita dan sentiasa membantu pencipta kita, Allah Subhanahu Taala. Itulah Al-Quran Al-Karim, ucapan azali Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Yani masa kita buka Quran, maka buka Quran kita nak baca auzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim, kita baca seolah-olah kita dengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani boleh dengar seolah-olah kita dengar daripada Rasulullah SAW, seolah-olah kita dengar daripada Jibril, ataupun terus kita jadi muhatab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita cakap, Allah cakap dengan kita. Kan? Saya sangat suka kalau kita ada seorang kan, orang kita sayang, macam ibu ke atau orang kekasih ke kan, kita nak dengar ucapan dia. Kalau dia hantar surat ke apa ke, hari-hari kita nak tengok itu. Hari-hari nak dengar apa yang, hari-hari macam kita call dia, cakap dengan dia kan. Dia suka nak cakap dengan dia. Jadi siapa yang tak nak cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari? Setiap hari sahabat Nabi SAW malu kalau mereka tak baca Quran, tak cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tidur, mereka malu. Hari-hari mesti mereka ambil Quran di tangannya. Hari-hari mesti cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap dengan orang yang biasa banyak kan? Kenapa tak cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kita mendakwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah kekasih kita, pencipta kita, khalik kita. Jadi Quran di sini kata apa, tengok. Quran itu adalah
Ini tarif semua, definisi Al-Quran. Quran, tarif Al-Quran. Quran itu apa? Quran itu bukan saja kitab yang ini saja. Yang di tengah-tengah dua kulit ada kertas-kertas. Bukan itu sahaja. Maknanya besar. Itu kalam azali. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang azali. Dia kata apa? Menteri asas dan kejuruteraan alam manevi Islam ini. Yang kita yang sekarang hidup dalam Islam, asasnya, menterinya, mataharinya, dan hendasanya, kejuruteraannya, ia adalah Al-Quran. Yani Quran itu hendasa, kejuruteraan, asas dan menteri alam manevi Islam ini. Yani Islam itu dibentuk menurut Al-Quran. Yani gambaran daripada Al-Quran. Yani Islam itu cara hidup. Yani Islam itu manual kehidupan kita. Yani bagaimana kita hidup, bagaimana cara hidup kita, itu manual kita. Yani, kan? Bagaimana kita hidup, apa yang kita buat, apa yang tindakan kita, Quran itu adalah manual kita. Cara hidup kita. Dan Quran itu kata apa? Peta suci alam ukhrawi. Tengok, kata-kata ini mungkin tak pernah dengar, kan? Quran itu kata kharitatun, map. Peta. Untuk apa? Alam ukhrawi. Alam ukhrawi, apa yang ada di sana? Yang ada di syurga, di neraka nanti, dan katalah 7 tingkat langit dan bumi. Khususnya di syurga itu yang kita tak nak tahu ke? Contohnya, kita di dunia ini hidup sementara. Saya teringat ada seorang Nabi, kalau tak silap Nuh AS, dia tanya seorang, umurnya sekitar 900 tahun. Dia hidup dalam khaimah. Dia tanya, kenapa kamu tak buat rumah? Dia kata, nak buat rumah apa? Umur ini sementara, yang untuk 900 tahun ini, nak buat rumah ke? Macam dia nampak sedikit kan 900 tahun itu. Jadi kita, contohnya, kalau saya kata kepada semua yang sekarang ada di sini, saya kerajaan bagi rumah untuk kamu di Kedah macam istana untuk semua. Setiap seorang bagi satu rumah macam istana. Semua orang nak tahu bagaimana rumah itu, kan? Mungkin malamnya tak boleh tidur. Tinggalkan semua kerja, naik kereta terus nak pergi nak tengok rumah itu. Bagaimana rumah itu? Kan? Apa tak? Dan dunia ini katalah sementara 60 tahun. 60 tahun. Apatah lagi, satu alam yang kita hidup selama-lamanya di sana, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita satu syurga abadi, rumah-rumah, istana, mahligai, bermacam-macam lah, kan? Yang semua ada satu alam abadi. Tak nak kita tahu macam mana, macam kata apalah, kata showroom, rumah contoh, kan? Semua orang nak tengok. Allah sediakan untuk kita satu syurga abadi untuk keseronokan semuanya. Tak nakkah kita nak tahu bagaimana itu? Kan? Quran kata sebagai peta, map. Tengok Quran, kamu akan melihat atau sungai-sungainya, kan? Gunung kanannya, kecantikannya, keindahannya, kan? Astagfirullah. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaga la yasma'una fiha lawan wa, kan? Ya, astagfirullah. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaga. Jadi bagaimana ayat yang begini banyaklah dalam Al-Quran, kan? Dia bagi gambaran daripada syurga yang kita hidup di sana selama-lamanya. Hadaik, rumah-rumah yang di bawahnya mengalir air. Allah, kan? Dan tidak ada keberatan, tidak ada kesusahan, sentiasa seronok-seronok. Makan buah-buahan pun tak ada bijinya, tak ada kulitnya. Lub. Kita panggil lub dalam bahasa Arab. Lub maksud apa? Tak ada kulitnya, tak ada benih bijinya itu, makan terus.
makan terus. Kan, keseronokan. Jadi Quran itu peta, kharita untuk syurga itu, alam akhirat itu. Sama juga Quran itu peta untuk neraka. Kan, bagaimana apa yang ada dalam neraka itu? Zakum, kan, pokok-pokok zakum, api-api yang memakan dirinya sendiri. Manusia tak boleh mati. Kan? Macam mana makan kulit manusia itu? Allah, hafazan Allah, kan? Dan Quran itu juga, saya kata, burhan, hujjah, bukti yang muktamad. Iya nih, dalil-dalil. Yani dakwah kita ini, uh, bukan mujarrad, yani bukannya tiada hujah, yani apa, bukti. Bahkan dibuntu ataupun dikukuhkan dengan hujah-hujah yang sangat kuat dan tidak boleh dikalahkan. Yani Quran itu adalah burhan, hujah yang mutamad untuk semua yang kita cakap ini, semua kata-kata ini. Kan? Semua hakikat yang kita cakap tentang syurga ke neraka yang macam, Quran itu adalah hujah yang qat'i. Quran itu sama juga murabbi alam insan ini. Murabbi yani pentarbiyah. Yani bagaimana Nabi SAW kata, "Adabani Rabbi", ahlak Nabi SAW, ahlak Al-Quran, tarbiyah Nabi SAW, tarbiyah Al-Quran. Quran itu adalah murabbi kita. Kan? Quran itu juga air dan cahaya bagi Islam yang merupakan keinsanan agung. Tengok ayat ini. Apa maksudnya? Air dan cahaya bagi Islam. Maksudnya, kalau Quran itu tak ada, kalau air dan nur tak ada, boleh hidup ke? Kan? Quran itu air dan nur bagi al-Islam. Dan Islam itu merupakan insan agung. Yani katalah insan kamil, insan yang sempurna, Quran itu. Yani kalau manusia orang hidup menurut Al-Quran, dia akan dapat insan kamil, insan yang agung. Yani kemanusiaan yang hakiki, dan kemanusiaan yang hakiki iaitu Al-Quran, Al-Islam. Maksudnya faham kan? Islam itu kemanusiaan yang hakiki, yang sebenar. Quran itu air dan cahaya ni. Yani katalah memberi makanan, minuman, airnya. Quran itu, Islam itu dapat semua sumbernya daripada apa? Al-Quran. Dan hikmah hakiki bagi bangsa manusia. Hikmah, yani orang pada kata falsafah, kan? Falsafah, mereka berbangga-bangga dengan falsafah yang kuno itu. Mereka menyesatkan mereka. Katalah mereka ada hikmah yang sebenar. Kata buat Baitul Hikmah dan lain-lain. Quran itulah hikmah hakiki. Yani tidak ada kesia-siaan dalamnya. Yani daripada nama Allah Al-Hakim Mutlak. Hakim Mutlak yang sebesar zarah pun tidak ada kesia-siaan benda yang begitu. Quran ini hikmah. Yani semuanya ini ada maknanya bagi bangsa manusia. Ya, yani hikmah mereka yang kata falsafah itu tidak boleh bandingkan dengan Al-Quran. Quran itu mengeluarkan dari manusia daripada kegelapan ke alam nur. Sedangkan hikmah mereka mengeluarkan mereka daripada ke alam nur, masukkan dalam alam kegelapan. Menyesatkan. Banyaklah mereka confused yani. Hakeza Quran itu mursyid dan pemberi hidayat sebenar yang memandu manusia kepada kebahagiaan, kepada saadat. Yang kita cari-cari itu kan. Kita cari apa? Saadat, kebahagiaan, keseronokan, kan? Kenapa kerja? Kan? Kenapa kita belajar? Kan Nabi, kenapa belajar di Turki? Belajar nak dapat nantilah, mungkinlah mula-mula nak dapat kerja, dapat nanti balik nanti dapat kereta, nak dapat kahwin, jadi bahagia kan? Yeah. Tapi lepas tu belajar Risalah An-Nur, kata nak tujuan saya nak buat khidmat, nak menyebarkan kata Al-Islam ini, Al-Quran ini, tapi yang natijahnya supaya nak jadi bahagia di akhirat, kan?
Jadi Quran ini mursyid, pembimbing dan memberi hidayat dan membawa kita kepada saadat itu. Saadat dunia dan akhirat. Yani kita dapat saadat dunia dan akhirat ini melalui Al-Quran. Quran tunjukkan caranya, cara hidup menurut Al-Quran dapat saadat, kebahagiaan dan keseronokan yang hakiki, yang daimi, berterusan, tak putus-putus. Quran mursyid kita. Okay, Masya Allah. Ini tarif Quran belum habis lagi tengok. Ustaz kata apa? Quran itu kitab syariat, kitab doa, kitab hikmah, kitab ubudiyah, kitab perintah dan kitab dakwah, zikir serta fikir, kitab zikir. Yani bagaimana kita zikir Allah, Quran mengajar kita. Bagaimana kita fikir, tafakkur, Quran mengajar kita. Bagaimana kita buat ubudiyah, berhamba kepada Allah, Quran mengajar kita. Bagaimana kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ketuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala, pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Quran kitab doa, Quran kitab syariat, undang-undang, tak berubah-ubah. Yani membawa manusia kepada saadat, kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar. Kitab syariat yani. Kitab doa, kitab hikmah, penuh dengan hikmah, tak ada kesia-siaan dalamnya. Kitab zikir, kitab fikir, kitab suci. Kitab suci yang mengandungi kitab-kitab yang banyak yang akan menjadi rujukan untuk semua keperluan maknawi bagi semua insan. Yani kitab suci yang mengandungi semua kitab-kitab yang para anbiya yang sebelum ini, Quran ini yani, Quran syumul yani. Mengumpul dalamnya semua kitab-kitab yang suhuf-suhuf yang sebelum ada, yang sebelum Quran ini, dan semua kitab-kitab yang ditulis yang sekarang ini terkeluar dari Al-Quran sebenarnya. Yang kitab sains, katalah, kitab sains, kitab agama, banyaklah itu, semua itu sumbernya, semua itu ada di dalam Al-Quran. Kitab Quran itu mengandungi semua ilmu, bukan saja ilmu sains, dan bukan ilmu agama, ilmu sains, dan semua tentang ciptaan janin. Manusia baru dapat itu. Kan? Ciptaan dengan kejadian alam dan bagaimana air naik turun balik lagi, kan? Banyaklah hakikat-hakikat itu Quran bagi tahu kepada kita sebelum 1400 sebelum ini, kan? Yani ilmu sains yang modern baru-baru yang mendapat perkara-perkara itu, kan? Baru-baru dapat dunia itu berputar, dunia itu berpusing, kan? Quran adalah mengandungi semua ilmu-ilmu mereka asasnya. Yani Quran itu kata apa? Seumpama sebuah perpustakaan suci yang mengetengahkan serba satu risalah untuk setiap, yani untuk semua masyrab, semua maslak, mazhab, sumbernya adalah Al-Quran. Yani semua lah katalah dalam kata Islam, mazhab, masyrab, yang jalan yang berlain-lain, semua itu sumbernya Al-Quran, dan Quran itu sebagai perpustakaan suci yang syumul. Masya Allah. Jadi banyaklah lagi Ustaz terangkan, saya tak nak panjangkan. Dia kata apa? Kerana Quran itu kalamullah, firman Allah, satu kitab atas nama Al-Khaliq, segenap langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu mukalamah, yani perbualan dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala, rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, yani berbual dengan manusia, berbual dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukalamah yani, mukalamah. Khutbah azali. Khutbah masih kita baca dan seolah-olah baru turun. Ya. Seolah-olah baru turun. Himpunan pengkhabaran kata kalamullah, mukalamah, perbualan, kan? Jadi tengok yang bahagian yang ketiga, Ustaz bagi tarifan di sini sangat ajib yani. Dari 6 sudut Al-Quran adalah bersinar cahaya suci. Dan suci daripada prasangka dan syubhat. Apa maksudnya 6 sudut itu? Contohnya, titik persandarannya ialah wahyu samawi. Yani Quran itu sandar ke mana? Sandar kepada wahyu samawi, wahyu Allah. Kalam azali.
Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang azali. Tujuan apa? Tujuan Al-Quran dan matlamatnya. Kebahagiaan abadi dengan musyahadah. Yani saadet ebediyah, saadet darain, saadet dünya dan ahiret. Inilah tujuan Al-Quran. Isinya apa? Isinya hidayah yang murni dengan jelas. Hidayah. Isinya membawa manusia kepada hidayah yang petunjuk. 6 sudut kan? Atasnya ialah cahaya, nur. Keimanan dengan darurat. Yani atasnya ialah cahaya iman. Bawahnya ialah delil dan burhan. Yani asasnya, bawahnya burhan, delil, hujjat dengan ilmal yakin. Yani tak boleh goyang-goyang, goncang. Sebab duduk atas apa? Hujah-hujah yang sangat kuat. Tak boleh digoncangkan, tak boleh goyangkan. Yani semua orang etis ke, materialis ke, mereka serang kepada Al-Quran, yani kuku macam kubu, tak boleh goyangkan. Sangat kukuh, yani dipaku di langit dan bumi dengan burhan-burhan, dalil-dalil yang macam paku-paku yang sangat kuat, tak boleh cabut. Tak boleh cabut dan tak boleh ganti dengan yang lain. Karenanya ialah penyerahan hati dan sanubari dengan pengalaman. Yani kanan Al-Quran, teslimi kalb dan vicdan dengan pengalaman. Kirinya ialah penggunaan akal dan kefahaman dengan ainal yakin. Kirinya apa? Penggunaan akal dan kefahaman. Yani hujah-hujahnya akli dan difahami. Kan? Ainal yakin, kita tunjukkan kepada kita ainal yakin. Dan buahnya, netijahnya ialah rahmat ar-Rahman. Yani Quran itu netijahnya, buahnya apa? Rahmat ar-Rahman dan darul jinan. Yani syurga dengan haqqal yakin, insyaallah. Darul jinan. Jinan jannat kan? Yani rumah syurga yani. Makam dan keistimewaannya apa? Makam dan keistimewaannya diterima oleh malaikat, jin dan manusia dengan kefahaman yang sebenar. Yani makam dan keistimewaan Al-Quran itu diterima oleh malaikat, jin dan manusia. Kan? Jadi saya kata apa sini? Setiap satu sifat, yani setiap maksudnya yang tadi yang sebut di atasnya, dakwaan kami bukanlah dakwaan semata-mata, tetapi setiap satunya dibuktikan dengan bukti-bukti yang kukuh. Dakwaan yang kami yang cakap ini, yang semua itu adalah dakwaan yang dibuktikan dengan dalil, dengan hujjah. Yang kita melihat sekarang, telur ramai yang masuk Islam dengan, katalah daripada sekarang Kristian, dari Eropah. Ribuan orang yang masuk Islam, bukan yang mereka masuk dengan dapat duit ataupun kena masuk saya cari agama dapat Islam. Bukan. Mereka cari dan mereka dengan ada hujah-hujah yang dalilnya, dan mereka melihat Al-Quran inilah satu-satunya tunjukkan agama yang benar. Satu-satunya membawa kepada saadat, kebahagiaan, keseronokan. Ada bagi jaminan terhadap itu. Yang tengok, dengar orang-orang yang masuk Islam, tanya mereka, kenapa kamu masuk Islam? Apa bezanya daripada Kristian? Kamu dulu padari Kristian kan? Macam Yusuf Estis kan? Macam tu. Tanya, kenapa kamu dulu orang Kristian padari? Kenapa masuk Islam ini? Apa hujah kamu? Yang semua yang masuk dengan hujah, dengan dalil, bukti. Tapi kalau masuklah, kalau tanya, dan sekarang tidak ada seorang sampai dalam sejarah ditunjukkan seorang keluar daripada Islam dengan hujah, dengan bukti. Dia kata, saya sudah cari semua agama dan saya dapat agama Kristian contohnya, ke agama Yahud, ke agama yang lebih luas dan lebih baik daripada agama Islam. Inilah bukti-bukti saya. Dalam sejarah tidak ada seorang. Kalau orang yang masuk tanpa dalil ataupun dapat duit bantuan ke,
secara kedegilan yani. Saya masuk ke agama Kristian. Hujah, apa hujah kamu? Apa dalil kamu? Tak ada. Faham? Maksudnya Quran itu yang dakwaan kita, yang apa yang kita ceritakan, dakwah Islam ini adalah dibuktikan, dihujahkan dengan hujah, bukti-bukti yang kukuh, disokong oleh Al-Quran, kan, Al-Hadis, akli, nakli, dari mana-mana yang melihat, dari aspek yang mana-mana melihat, dari segi wijdani yani. Orang yang tak kenal Islam pun, atau orang Jepun, dapat sebahagian kebenaran sesuai dengan Islam. Sebab Islam itu adalah agama fitrah, fitri yani. Memang akan dapat. Sebab Quran itu adalah agama fitri, yang mereka melihat ada kebenaran. Contohnya mereka tak menipu, macam jaga kebersihan. Kalau janji mereka ikut ke janji. Ini memang asas-asas kemanusiaan yang sebenar. Quran yang mengajar kita. Jadi orang melalui wijdan boleh dapat benda-benda itu. Jadi akal pun sokong, wijdan, damir kita, dan semua perkara yang akli, nakli, semua itu dikukuhkan dengan hujah-hujah Al-Quran. Yani hujah-hujah itu macam kata seolah-olah paku-paku yang besar, kan? Paku-paku yang besar, dan dipaku Al-Quran, dakwah kita Islam itu tidak boleh dan cabut dan tidak boleh gantikan dengan benda yang lain. Tak boleh turunkan daripada langit itu. Maksudnya Al-Quran itu begitu kuat dan terang. Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak lagi ya sebenarnya saya pas sebahagian tempat itu tak masuk sebab waktu tak cukup. Boleh insyaAllah kalian boleh sambung baca insyaAllah. Tarif Al-Quran yang sangat luas yang Ustaz bagi sini, sangat unik dan sangat syumul yani. Yani jangan melihat kitab Quran itu kitab aja. Kitab yang macam kitab yang lain kita baca hari-hari. Bukan begitu. Bukan maksudnya kitab. Semasa kita kata Quran ini, bukannya kita maksudnya ini sahaja yang di antara kertas-kertas yang dua kulit ini. Bahkan makna kalam azali, yani kalam Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala yang azali, kan? Itulah yang kita maksudnya. Masya Allah, barakallah. Allahumma fahimna asrar al-Quran kama tuhibbu wa tarda wa wafiqna lihizmatin fi kulli an wa zaman. Ya Allah, jadikanlah kita memahami Al-Quran seperti yang Allah reda, dan Allah jadikan Allah bagi kejayaan untuk khidmat iman dan Al-Quran ini. InsyaAllah Allah tambahkan kefahaman kita untuk memahami dan menghayati Al-Quran. Okey, kita insyaAllah telah mungkin cukup untuk sebagai pentarif Al-Quran. Lepas ni kita akan melihat kemujizatan ayat-ayatnya itu, bagaimana saya terangkan kemujizatan Al-Quran ini. InsyaAllah saya akan pilih yang sebahagian ayat, mungkin tak sempatlah semua ni baca. Kita akan pilih yang bersesuaian dengan masa-masa kini. Kita insyaAllah akan sambung beberapa minggu berkaitan insyaAllah mujizat Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi